Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wal salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرحيم مالك الملك ذي الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita berpeluang untuk menambah bekalan nak kita bawa balik dalam masa yang tak berapa lama lagi. Mudah-mudahan kita selamat, cukup bekalan kita di sana. Dapat kita kesenangan dalam kehidupan selepas kehidupan ini. Di sini kita dah senang dah hidup ni. Kita senang lah, makan cukup, semua cukup lah. Duit cukup. Yang kita takuti apa yang akan berlaku selepas kita kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita mempertahankan iman kita? Bolehkah kita mengucap kalimah syahadah sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir? Itu yang nak difikirkan tu. Udah kita mati besok, boleh ke tak boleh kita menjawab soalan mungkar dan nakir. Kebanyak soalannya, 6 soalan saja. Dah bocor lah tu, semua orang dah tahu. Tapi boleh tak jawab? Boleh tak boleh kita jawab esok? Kita tak tahu. Mudah-mudahan kita berjayalah. Kemudian bangkit kita dari kubur macam mana? Kerana kita lepas ini bukan mati terus. Kalau mati terus tak ada banyak masalah. Yang jadi masalahnya selepas kita mati, kita akan dihidupkan semula. Allah dah kabul dalam Quran. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu di hari kiamat besok akan dibangkitkan semula. Hidup balik. Cuma hidup kita macam mana? Sempurna ke tak sempurna kejadian kita? Seperti manusia biasa ke atau seperti binatang yang amalannya, yang perangai yang kita amalkan dalam dunia ni? Kerana dalam hadis ada yang dikatakan bahawa ada orang hidup semula seperti serigala. Ada yang hidup semula seperti biawak. Ada yang hidup semula seperti ular. Ada yang hidup semula seperti semut. Ada yang hidup semula seperti kaldai. Fikir yang mana? Atau lebih cantik daripada di dunia ini? Tendak yang mana? Pilihlah. Ya. Bagi mereka-mereka yang menjadi ahli syurga, dia akan dihidupkan lebih cantik daripada bidadari lagi. Lebih cantik dari bidadari. Bidadari itu cantik benar. Tapi besok orang yang beriman dan beramal soleh, kalau dia menjadi ahli syurga, dia lebih cantik daripada bidadari. Malahan dia menjadi ketua kepada bidadari-bidadari di syurga ini. Allah sediakan 2 perkara. Satu, nikmat. Itu namanya syurga. Jadi satu azab. Azab tu bukan di neraka aja. Di dunia dia pun diazab. Tanda dia diazab di dunia ni, hidupnya sentiasa tak puas hati. Tak puas hati aja. Merungut-rangat aja. Itu nak mati, tak boleh mengucap kalimah syahadah. Terus mati tanpa mengucap 2 kalimah syahadah. Itu bahaya tu. Kerana orang yang Allah janji keselamatannya, syurganya, ialah akhir kalamnya menyebut kalimah La ilaha illallah.
Itu janji Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau tak boleh, bahayalah tu. Kemudian dalam kubur, sudah mati kau tu, dalam kubur macam mana? Ada nikmat, ada azab. Azab kubur ada 4, saya dah cerita banyak kali dah. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, dia datang ke ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Soalnya kita ni, you and I, lepas ke tak dapat siksa kubur? Itu dalam kubur, bangkit dari kubur macam mana? Kerana perjalanan dari kubur ke mahsyar. Ada yang berjalan kaki, okey lah tu. Ada yang berkenderaan, lagi okey. Ada yang merangkak, jangan kita merangkak tu. Ada yang ngesut, ada yang berjalan atas perut, malahan ada yang berjalan atas kepala. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu keadaan berjalan dari kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, apa yang berlaku? Kita akan dihisap. Apa saja kita buat dalam dunia ini semua akan dihisap oleh Allah SWT. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Macam mana kamu menggunakan mata kamu, macam mana kamu menggunakan telinga kamu, macam mana kamu menggunakan lidah kamu, macam mana kamu menggunakan harta kamu, apa saja, semua akan dicek. Cuma ada orang dihisapnya ringan, ada orang dihisapnya bersangatan. Lepas hisap, diberi kitab, diberi keputusan. Beri keputusan dulu lepas hisap. Tengok macam mana cara kita menerima keputusan tu. Menerima kitab tu macam mana? Ada manusia yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Tak ke tak? Sekali lagi, tak ke tak? Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Tak ke tak? Ada orang menerima kitabnya, cucuk dada tu ke belakang, ambil dari belakang. Yang mana tak antara tiga? Mudah-mudahan kita menerima kitab kita dengan tangan kanan. Bahagialah tu, tanda bahagia. Allah kabul Al-Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia sentiasa dapat hisapnya ringan. Dicek cara ringan je oleh malaikat. Dan kembali dia kepada keluarganya dengan rasa gembira. Honor paling mengembirakan ialah kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, semua menjadi ahli syurga. Tangan kanan. Atau yang paling teruk, cucuk dada tu. Tangan kiri tu cucuk dada, tembus sampai ke belakang, ambil kitab dari belakang. Quran ayat yang saya baca tadi apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan barang siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celakaku ni. Dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Wa yasla sa'ira. Kita yang mana-mana. Ini semua akan kena kita ni. Tak ada seorang yang terlepas. Yang akhir sekali dah lepas hisab, kita akan ditimbang. Akan ditimbang. Banyak dosa ke banyak pahala. Lepas ditimbang, kita akan diarahkan supaya meniti siratal mustaqim. Ini dengan syarat kita beriman. Orang beriman yang melalui proses ini. Orang kafir dah terus masuk neraka dah. Orang yang beriman tu, lepas dia hisab, tanda dia beriman tu, kalau dia kena hisab. Orang tak ada beriman, tak ada hisab dah, terus masuk neraka. Dan di padang mahsyar nanti kita akan dibariskan Allah kepada 120 baris.
Antara 120 baris, berapa baris orang beriman? 3 baris aja. Lain semua kafir. Yang kafir tu terus masuk neraka. Yang 3 baris dah. Dibaris semula kepada 4 baris. Yang pertama masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua masuk syurga lambat lagi kena hisapnya. Yang ketiga masuk neraka dulu. Lepas tu baru masuk syurga. Yang keempat orang tengah-tengah. Itu dah saya cerita lama di sini. Ya. Dari 4 golongan tadi, dari mula-mula 3 jadi 4. Yang 4-4 lah akan dihisap, akan ditimbang, dan akan diarahkan supaya meniti siratul mustaqim. Kalau lepas, ke mana perginya? Akan pergi syurga. Berapa syurga menunggu? 8 syurga menunggunya. Kalau lepas. Kalau tak lepas, masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dalam neraka, baru dia dimasuk ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita lepaslah. Tak masuk neraka. Kalau masuk neraka, teruklah kan. Manusia banyak masuk neraka. Allah kabul Al-Quran. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah tu maha adil. Dicek semua sekali. Tak ada yang terlepas. Dan diberi balasan. Bagi orang yang baik, dia akan dapat syurga. Syarat masuk syurga 2 aja. Beriman dan beramal soleh. Nanti tajuk yang kita nak baca ni, siapakah yang berhak masuk syurga, ya? Siapa yang berhak masuk syurga? Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu Allah janji dalam Quran, ya? Atau ada orang masuk neraka dulu. Golongan kiri tu masuk neraka dulu. Jadi kita nak yang mana? Atau lambat masuk syurganya. Itu tak ada masuk neraka, tapi lambat nunggu giliran dia untuk masuk syurga. Jadi kita ni mudah-mudahan kita masuk syurga tanpa masuk ke dalam neraka, ya. Mudah-mudahan. Kalau masuk neraka dulu teruk, tak lalu kita nongol neraka ni. Itu tanda Allah tu adil. Apa yang kita buat dalam dunia ni semua akan diambil kira oleh Allah SWT. Akan dibalas balik. Kalau tak dibalas, kalau mati terus saja, tak dibangkitkan semula, orang yang melakukan kejahatan tu untunglah dia. Dalam dunia ni dia merampak, dalam dunia ni dia mencuri, dalam dunia ni dia berzina, dalam dunia ni dia minum arak, dalam dunia ni dia berhiburan liar, berzina antara lelaki dan perempuan, mati terus saja. Untunglah dia, tak ada kena apa-apa. Tak kena hukum dengan apa yang dilakukan dalam dunia ni. Sebab itu Allah hidup kembali untuk dihisap, dicek. Kalau baik, dia balas dengan baik. Gitu juga dalam dunia ni ada orang baik, macam perempuan ni baik belakang. Semayang tak tinggal, tutup aurat tak tinggal, tak pernah ngumpat. Sentiasa apa? Zikir aja, sentiasa baca Quran, sentiasa puasa Ramadan, puasa sunat banyak, rajin. Kalau mati terus aja, rugilah dia duduk dalam dunia ni. Ya ke tak? Di dunia ni orang nari, dia tak nari. Orang berzina, dia tak berzina. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang ngumpat, dia tak ngumpat. Kalau dia mati begitu aja, rugilah dalam dunia ni. Buat kebaikan, tak dibalas kebaikan itu. Mana Tuhan tak adil lah. Tuhan tu pernah kata adil. Sentiasa Allah itu maha adil. Sebab itu dia balas kebaikan dengan kebaikan. Sebab Allah sediakan syurga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan Allah sediakan neraka bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Ada bangkangan? Ada orang nak bangkang? Setuju? Sebab itu di kita ni, dalam dunia ni, carilah sebanyak-banyak bekalan. Kerana Allah akan balas apa saja kita buat. Kita semayang, Allah akan balas. Kita sedekah, Allah akan balas. Kita ngaji, Allah akan balas. Kita zikir, Allah akan balas. Kita selawat, Allah akan balas.
kebaikan kita tu akan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau orang yang beriman betul, kalau dia faham betul, dia akan melakukan kebajikan saja. Tak pernah melakukan, tidak akan melakukan apa-apa perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ya. Ada bangkang? Setuju? Kalau Ustaz dia dah beriman, tapi di saat akhir dia terbatal akidahnya, mana Ustaz? Habis kafir. Sebab itu akidah ni kita nak jaga sampai kita padam. Nak dijaga sampai kita saat terakhir, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita kena buat. Sebab itu puan-puan, jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita nanti tak boleh mengucap dua kalimah syahadah ketika nak padam tu. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh kita menyebabkan kita tak boleh mengucap kalimah syahadah. Apa sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Jona. Yang pertama, jangan sekali-kali bersembang ketika orang sedang azan. Walaupun di rumah. Dengar azan dalam masjid, dengarkan. Dan jawab azan tu. Kalau dengar. Kalau tak dengar, tak apa-apa lah. Kalau di masjid, boleh sembang. Kalau kita sudah ada di masjid, orang sedang azan, boleh sembang kan? Tak boleh. Kalau kita di surau, dengar kita dengar azan. Kalau dengar, dengarkan azan tu. Itu di antaranya. Kalau tidak, terjamin dia mengembuskan nafas yang terakhir dengan mengucap kalimah la ilaha illallah, ya. Ataupun Allah, paling komanya Allah lah boleh sebut, ya. Allah, 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 terus padam. Tapi dalam masa hidup ni, dalam masa sehat ni, banyaklah kita menyebut nama Allah, ya. Jangan tinggal, ya. Mudah-mudahan dia jadi kebiasaan bagi kita. Jadi kena jaga akidah tu. Yang kedua, jangan perkara-perkara yang membatalkan akidah tu kita lakukan. Jangan, ya. Jangan lakukan benda-benda yang menyebabkan kita jadi kafir. Di antaranya apa? Menghina Islam, menghina Quran, menghina Nabi, menghina sunnah Nabi. Itu boleh menyebabkan dia jadi kafir, ya. Menghina ulama Ustaz masuk. Ya? Menghina ulama. Menghina ulama masuklah. Kerana ulama tu siapa? Ulama tu siapa? Pewaris Nabi. Jadi maknanya menghina ulama sama dengan menghina Nabi. Kenapa ada orang menghina ulama? Ada. Ulama yang muktabar, yang diakui oleh dunia, digelar dia mana? Lebih. Ada orang kata lebih hadi jadi tak? Padahal dia tu ulama nombor 2 yang diiktiraf dalam dunia ni. Yang pertama Allah yarham Yusuf Qaradawi. Nombor 2 dia. Tapi dia hina. Merendah-rendahkan. Itu ditakuti nanti besok tak boleh mengucap kalimah syahadah. Sebab kalau kita baca kitab namanya Iman, agak sini ada baca ya? Ustaz Noor sengaja je. Iman, apa namanya? Hukumnya, lagi apa? Hakikatnya dan pembatalannya. Ya, Ustaz Noor baca kan? Di situ ada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Ada situ, ya. Saya pun ngajar kita itu juga. Mana tempat saya ngajar kita itu? Sekarang ni masih ngajar dia. Kamu ngajar kita itu di Jangkat Lada dulu kita itu juga. Sekali dia ngajar lagi. Di Manjung kita itu juga. Masih lagi ngajar sekarang ni. Malam tadi ngajar kita itu juga. Di Batu Masjid. Sampai ke bab itu. Perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Kena jaga lalu. Alright. Ambil. Buka kitab. Kalau tak salah saya. Muka surat 236. Betul? Tajuknya siapakah yang berhak masuk syurga. Setelah meniti siratal mustaqim, kalau lepas masuk syurga. Ya, sebelum masuk syurga apa buat lu? Apa buat lu? Minum dulu. Minum apa? Air dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kamu sediakan bagi kamu Muhammad dan umat-umat kamu telaga yang bernama Al-Kautsar. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau siapa tak kan semua angkat tangan.
Tak banyak benar tangan ke atas. Siapa tak nak angkat tangan? Kita minum dulu. Lepas tu, bila minum air dari Telaga Kausar tu, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Minum tu, seteguk je minum, maka hilang dahaga. Habis dalam syurga tak ada minum kan? Perempuan dalam syurga tak ada minum kan? Minum tu? Minum ke tak? Minum, tapi bukan kerana dahaga. Dia minum kerana dia sengaja nak minum. Dalam syurga ada ke dahaga? Perempuan, ada dahaga dalam syurga? Ada lapar? Tak ada. Dahaga tak ada, lapar tak ada, letih tak ada, penat tak ada, jemu tak ada. Sedih tak ada, duka cita tak ada. Apa yang ada? Apa yang ada? Gembira, bahagia, seronok. Setiap saat seronok. Tak ada yang duka cita, tak ada yang sedih, tak ada yang nak menangis, tak ada. Menangis ada, tapi menangis apa? Menangis kegembiraan. Ada yang menangis gembira, ya? Tapi bukan menangis kerana sedih. Mana ada sakit, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada bosan. Itu dalam syurga, ya. Tengok siapa yang layak masuk syurga, tengok. Siapa yang berhak masuk syurga itu, perhatikanlah pula ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan siapa-siapakah di antara manusia yang berhak masuk syurga. Orang yang pertama masuk syurga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru diikuti oleh ulul azmi. Betul diikuti oleh rasul-rasul yang lain. Betul diikuti oleh nabi-nabi. Betul diikuti oleh sahabat-sahabat. Diikuti oleh wali-wali. Ya. Semua geng-geng yang masuk syurga tanpa hisab tu. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua apa? Sahabat-sahabat besar. Rasul-rasul itu masuk nabi-nabi lah. Yang kedua nabi-nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Yang keempat wali-wali. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh ini tak ada. Tak faham, tak ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kita yang mana? Kita yang mana dapatnya? Kalau kita masuk dalam golongan tanpa hisab ni. Yang mana yang mana ada harapan? Syahid. Syahid ada harapan. Sabar pun ada harapan. Jangan nak syahid. Sebab itu kita apa saja kita buat mesti buat di jalan Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang syahid. Tapi syahid akhirat lah. Jenazah macam biasa. Dimandikan, disemayangkan, dikapankan, dan ditanam. Tapi di sisi Allah dia syahid. Terus masuk syurga tanpa hisab. Di antaranya, rajin menuntut ilmu. Siapa ada yang ngajar, datang. Jangan tuang. Jangan saja-saja nak tuang. Malas saja, jangan. Kecuali ada unsur. Kalau tak ada unsur, datang. Kerana siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kejap ni perempuan ni semua sedang berjuang jalan Allah ni. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Itu Nabi tu. Nabi khabar. Siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, datangkan apa ni? Kenapa datang tidak ni? Nak menuntut ilmu, maka sentiasalah berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kalau dia padam sebelum balik, tengah jalan macam mana? Kena stroke lah, terus padam macam. Syahid itu ya. Masuk syurga tanpa hisab. Ini ada harapan kita. Sebab apa saja kita buat mesti dibuat kerana Allah. Dibuat kerana mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan syahid ni. Ya. Syahid akhirat lah. Syahid dunia. Macam mana nak syahid dunia? Syahid dunia akhirat. Yang paling tinggi syahid dunia akhirat. Itu paling tinggi. Itu tak dapat kita. Kita ngaku lah saya tak dapat. Angkat pedang tak lalu bila nak perang. Ya. Angkat senapang tak lalu. Apa nak tembak kan?
Ustaz, kalau dia pergi mengundi, dia cuba masa pergi mangkang undi tu, dia kena tembak ke, dia kena bunuh ke? Tengok dia mengundi siapa? Tengok dia mengundi siapa? Kalau mengundi orang kafir, tak ada pahala. Ustaz, syahid tadi, kata dalam balik di masjid syahid, syahid akhirat. Masuk dalam kubur tu masuk surga ke? Tak ada kena seksi lagi dah. Lepas dari seksi kubur. Masuk kubur tu dia duduk je ke atau ke masuk surga situ? Mana? Dia dah syahid tadi. Dia dalam kubur? Di kubur tu lah. Duduk situ lah. Rohnya akan entah ke mana-mana. Wallahualam lah. Nak tahu mati dulu baru tahu. Baru tahu ke mana pergi rohnya. Bilang kubur dia ada situ lah. Bukan duduk masuk surga Ya? Ya belum. Syurga dah lepas besok. Masa ciki sirat dan meniti esok baru dapat. Duduk di dalam kubur dulu lah. Dalam kubur dulu. Bangkit dalam kubur esok macam mana keadaannya ya. Semua akan bangkit esok. Nabi Muhammad pun bangkit. Padahal dia masuk syurga tanpa hisab dah. Masuk syurga ke Nabi Muhammad? Tapi dia juga akan dibangkitkan ya. Dia ketuanya. Ya. Itu keadaannya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala syahid akhirat. Yang ketujuh ni tak ada. Yang ketujuh tu orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu tak ada. Tapi luar negara ada tak? Orang Palestin ada tak? Ada. Orang Syria ada tak? Orang Yaman ada tak? Yang berlaku peperangan sekarang ni ya. Tapi mereka redha dengan keadaan mereka itu. Itu masuk syurga tanpa hisab. Baik. Ini dia. Banyak ayat Quran. Di mana dan marilah bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan penulis dan para pembaca termasuk orang yang berhak masuk syurga. Lambat pun tak apalah asalkan jangan masuk neraka ya. Dan terjauh dari neraka. Apa nak? Doanya Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzubika min nar. Min nar. Ri itu memang min nari tapi tak ada kata min narnya. Bila wakaf dia jangan min nari, jangan menari pula dia. Bukan minan nar. Minan nar. Boleh minan nar betul. Minan nar. Wa na'udzubika min minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah. Kalau wakaf, kalau berhenti. Bukan jannata ya. Allahumma inna nas'aluka jannah. Tarik nafas. Wa na'udzubika minan nar. Minan nar. Jangan minan nari dah. Ini banyak orang bila wakaf tak nak tarik nafas. Ya ada tak orang baca Fatihah tak ada tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bunyi macam betul. Betul ke tu? Kalau lagi dengar lalu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Sekali lagi, betul ke salah? Berani dia menyalahkan guru je. Betul ke salah? Apa salah? Patut wakaf tu berhenti tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Ini banyak ni. Tutup imam banyak salah. Salah besar. Ada ke pakai hari batal? Kalau semayang, batal lah. Tambah Zuhur. Zuhur bukan dengar ada orang. Ya tak? Tuk imam tak ada batal. Tuk imam dia baca betul lah tu. Kalau dia takkan jadi imam pun. Kalau dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kita kena mufarakah, jangan ikut. Kalau imam baca betul. Ya, Tuk imam dia baca betul. Biasanya Tuk imam yang ada-ada ni betul kan? Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu betul. Walaupun kita macam apa, kita sangka baiklah. Mudah-mudahan dia tarik nafas. Ya. Walaupun dia macam tak tarik nafas, tapi gaya-gayanya boleh tarik nafas gitu ya. Seolah-olah. Tapi semua yang kita ni, yang jadi makmum ni, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin macam main Zuhur main Asar. Berbunyi ke tak? Tak ada bunyi ya. Tu imam tak ada bunyi.
Jadi batal sembahyangnya. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim, tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Ya, nak sambung boleh tak? Boleh tak sambung? Boleh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mi tu jangan dimatikan terus. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru tu. Ini pun ketiga ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau akan syurga. Lepas semayang tu kerana disebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada ridhaka, ridha kamu ke atas syurga. Ada baca tu tak? Siapa tak baca lah tu. Salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Betul? Salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, betul tak? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami minta lindung daripada kedahsyatan api neraka. Dia minta. Yang ni bi'arifin punya doa. Dia punya pengarang dia. Doa dia macam mana? Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh lah cara dia ni, tak salah je, asalkan maksudnya betul. Kemudian apa? Rabbana atina. Betul. Rabbana, panjang na tu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Itu kalau satu ayat terus. Kalau nak berhenti, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lagi. Wa qina azaban nar. Dengung ban. Wa qina azaban nar. Ya. Yang kami apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tarik nafas. Berhenti tarik nafas. Ya. Ada dalam macam tu. Tu imam ada punya itu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada tarik nafas langsung. Waqaf sebutnya macam waqaf tapi tak ada tarik nafas. Penat doa je. Kerana ini ayat Quran. Ayat Quran mesti baca betul-betul. Jadi kadang-kadang doa-doa tak makbul kerana adab tak ikut. Baca adab betul. Patutnya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kalau cukup nafasnya. Kalau tak cukup nafas, Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul tak? Berhenti dan waqaf. Bila waqaf, tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lagi. Wa qina azaban nar. Baru namanya doa. Dia itu baca Al-Quran. Ini bukan nak ajar tajwid ni. Kalau marah Ustaz Marangnya, dia pakar tajwidnya. Tapi yang patut disentuh-sentuh lah ya. Artinya apa? Ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Dan di akhirat nanti kebaikan pula. Dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nak baik di dunia, nak baik di akhirat. Kebaikan dalam dunia ni. Nak apa? Apa nak kebaikan dalam dunia ni, puan-puan? Apa nak kebaikan dalam dunia ni? Cik Mah? Nak kebaikan ke nak kejahatan dalam dunia ni? Nak kebaikan. Apa kebaikan yang nak? Hajar Sofia. Dua-dua Hajar Sofia. Mana-mana tak apa? Mana kebaikan tak? Semua arahan Allah. Ya? Dapat melaksanakan semua arahan Allah. Okey. Ibadat umum dan ibadat khusus. Bagus. Itu kita nak kebaikan ni. Kalau boleh dalam dunia ni, biarlah kita taat. Soalan. Kesimpulannya taat kepada Allah. Itu kebaikan ya. Kemudian sihat anggota. Nak sakit ke tak? Nak sihat. Lagi apa? Nak rezeki yang halal, yang banyak.
Ya ke tak? Tapi tak nak kan? Itu kebaikan kita tak. Tapi nak apa lagi? Nak ilmu yang memberi manfaat. Kemudian apa? Nak anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga yang soleh-soleh belakang. Itu kebaikan di dunia yang kita nak. Ya? Nak mati dalam keadaan beriman. Di akhirat nak apa? Kebaikan di akhirat nak apa? Nombor 1, mati beriman. Lepas itu, lepas daripada seksa kubur. Lepas itu, bangkit dari kubur dalam keadaan yang sempurna. Lepas itu, ada kenderaan dari kubur kepada mahsyar. Lepas itu, dihisap dengan hisap yang ringan. Nah, lepas itu, bila ditimbang berat apa? Berat pahala daripada dosa. Kemudian, meniti siratal mustaqim, cepat seperti apa? Seperti kilat menyambar. Itu kita nak kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu kita minta tu. Bukan saja sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Sudah baca tak betul. Hati pun tak ingat. Kena ingat apa yang kita minta tu. Okey, ada bangkangan. Tak ada bangkangan, ya. Okey. Kami mohon kepada engkau akan mana tadi kami berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat nanti kebaikan pula, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Kemudian gembirakanlah orang-orang yang beriman, ya Quran ya. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Surah Al-Baqarah ayat 25. Apa ayatnya? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ya, ada pun ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat 25 ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan beramal dengan amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Panjang ayat tu. Hai tu separuh daripada ayat ya, daripada ayat 25, bukan seluruhnya. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Dalam syurga tu macam mana? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Betul tak? كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itu sepenuh ayat ya. Kebetulan hafal dah. Yang tak hafal sekarang tak tahu saya. Ini mana yang saya tahu sebut lah. Apa artinya? Setiap kali mereka diberi rezeki dalam syurga ada rezeki dah. Mesti banyak rezekinya. Daripada buah-buahan mereka berkata, apa kata mereka? Ya Allah, ini siapa dalam dunia dulu? Di dunia dulu kemutan, ini kemutan juga. Dan dunia dulu dokoyan, ini dokoyan juga. Dalam dunia dulu dukung, ini dukung juga. Dalam dunia dulu langsa, ini langsa juga buah-buahan. Itu namanya je serupa. Hakikatnya serupa ke tak? Puan-puan, serupa ke tak dokoyan dunia dengan dokoyan syurga? Cik Mah dia banyak dokoyan. Dokoyan dunia dan dokoyan syurga ni serupa ke? Apa bezanya? Apa bezanya? Doayan dunia ni ada ke tak ada yang mangkuk? Ada. Doayan syurga ada mangkuk? Mana ada mangkuk? Tekan je. Semua musang king semua ya. Syurga. Mana ada mangkuk? Dalam dunia ni ada tak doayan yang berulat? Perempuan ada tak ada? Ulat. Dan di syurga tu doayan berulat ke? Tak. Biji yang sedap dia makan. Dalam dunia ni sampai makan biji royan ke tangan? Kalau tak ada rebus lah. Sampai makan biji royan. Tak sampai siok makannya. Keras hendak ya. Tambah saya tak ada gigi ni. Lagi dia tak boleh ya. Tapi dia di syurga tu,
biji yang bersedap, manis. Nah, itu doyan dunia. Begitu juga lansat dunia. Dengan lansat akhirat, siapa ke tak? Hakikat namanya siapa tapi hakikatnya tak sama. Ya? Komutan dunia dengan komutan akhirat, sama ke tak? Komutan di syurga tu sama ke? Komutan dunia macam mana? Ada yang masam, ada yang lekat, ada yang pahit pun ada. Tapi di syurga besok, macam mana keadaan komutannya? Elok je, lekat. Pegang je dah tanggal isinya. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Itu doyan syurga. Ya? Atau komutan syurga. Manggil syurga dan sebagainya. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka dapat pasangan-pasangan yang suci. Suci bersih. Iaitu pasangan suami-suami dia lah di syurga besok. Syarat dua-dua masuk syurga lah, dia masuk syurga, suami masuk syurga, anak-anak masuk syurga sekali. Dapat suami yang suci bersih, isteri yang suci bersih. Dan syurga tu mana ada orang berak? Ada orang kencing di syurga? Tak ada berak, tak ada kencing. Suci je. Tak ada najis-najis. Wahum fiha khalidun. Dan mereka itu di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Itu ayat yang kita baca tadi, ya. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua syarat masuk syurga tu. Apa dia? Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Banyak ke sikit syaratnya? Banyak ke sikit syaratnya? Sikit. Senang ke susah syaratnya? Senang ke susah syaratnya? Dua aja. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Nyebutnya senang. Tapi ngamal senang kan? Kalau betul-betul beriman, iman sudah. Tak usah cerita amal soleh. Beriman, kalau betul-betul beriman, berani kena nyemua kain petang dada. Kerana dia betul-betul beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Ada malaikat keliling ni? Bersama-sama kita ni ada tak malaikat? Berani ke dia nak melakukan dosa? Malaikat nengok je, malaikat mencatat aja. Ya? Wa inna alaikum lahafizin. Di sisi dia, ya, seorang namanya Kiraman yang maha mulia, seorang lagi namanya Katibin mencatat segala-gala apa yang dia buat. Ya? Yang lamuna ma taf'alun, mereka itu tahu saja apa yang kamu buat dalam dunia ini. Semua dia tahu. Ya. Kamu semayang dia nampak dicatat, kamu ngaji nampak dicatat. Kamu tuang ngaji pun dicatat juga. Apa sebab? Dia tahu dah apa dalam hati kita. Tahu ya? Dia kabur. Itu dia. Jadi kalau betul-betul beriman, berani ke nak ngelak daripada melakukan kebaikan? Berani ke nak buat kejahatan? Kalau betul-betul beriman, berani ke? Berani nak membuat orang? Kerana Allah tu sentiasa mendengar. Itu beriman. Beramal soleh, susah juga, bukan senang. Apa yang amal soleh? Apa sahaja kita buat kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kena buat kita ikut cara Islam, ya. Baik. Lagi apa kata Allah? Surah Al-Baqarah ayat 25 tadi. Wa basyiril ladzina amanu tadi. Yang seterusnya apa kata? Ketahuilah. Ini saya aku tak dapat. Surah Yunus, ya. Ketahuilah bahawasanya pembantu-pembantu Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka berbakti. Dia beriman, berbakti itu yang amal soleh lah, ya. Berbakti. Bagi mereka kegembiraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan pada janji-janji Allah. Allah tak pernah mungkin janji, ya. Yang demikian itulah kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang paling besar, ya. Zalikal fawzul azim. Kebahagiaan yang amat besar, ya. Itu surah Yunus ayat 62 64. Mana bunyi ayat entah, saya tak hafal. Ya. Siapa ingat? Siapa hafal?
Kena carilah. Saya tak bawa Quran pun. Tab pun tak bawa. Tab pun di kedai ni sedang diperbaiki. Itu tak boleh baca ayat tu. Orang biasa tu tak nampak. Jadi balik cek. Lagi apa kata Allah dalam Quran lagi? Surah Sajadah. Hamim Sajadah. Bukan surah Sajadah, Hamim Sajadah. Apa kata? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Tuhan kami Allah. Ini berkata Tuhan kami. Ya, mereka kata Tuhan itu Allah. Betul tak betul? Betul lah itu dapat syurga tu. Kalau dia kata Tuhan kami itu patung, tak dapat syurga. Kalau dia kata Tuhan kami itu lembu, dapat syurga tak? Tak dapat syurga, jadi orang syirik. Ini dia kata Tuhan itu Allah. Ya, mereka kata Tuhan kami Allah. Kemudian mereka hidup lurus. Hidup lurus. Apa itu lurus? Apa kata hidup lurus? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu nama lurus ya. Nah, dia selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah supaya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Hukum Allah lah. Yang wajib dibuat, yang sunat pun dibuat, yang makruh ditinggalkan, yang haram lagi ditinggalkan, yang harus jadikan ibadah. Itu hidup yang lurus ya. Jadi kami Tuhan kami Allah, kemudian mereka hidup lurus. Nescaya turun dari atas mereka malaikat. Turun atas mereka malaikat yang berkata bahawa janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita. Dan gembiralah kamu. Ya. Wa basyirkum, gembiralah semua kamu tu ya. Gembiralah kamu. Ada dia. Dengan syurga yang pernah yang dijanjikan kepada kamu. Kamilah pembantu-pembantumu. Siapa pembantu-pembantu tu? Malaikat-malaikat lah. Pembantu-pembantumu. Kamilah orang tu tadi. Bukannya ahli syurga jadi pembantu-pembantu Allah. Selalu buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Kamilah pembantu-pembantumu dalam penghidupan di dunia dan di akhirat. Dan bagimu di dalamnya syurga. Kamu dapat syurga. Apa saja yang kamu inginkan, apa yang kamu hendak, dan apa saja yang kamu minta sebagai jamuan dari Allah. Allah akan bagi dia. Apa saja Allah akan bagi, apa kamu minta. Maha pengampun, maha pengasih. Allah tu maha pengampun lagi maha pengasih. Wallahu ghafurur rahim. Ujungnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha pengasih. Ya. Ampun apa? Allah akan ampunkan dosa-dosa. Nah, jadi sebab itu diwajibkan kita suruh sahabat. Suruh bertaubat. Jangan lepas salam tu teribah je. Salam bel, lepas salam bel. Istighfar dulu. Nah, jangan lepas salam tu buka telekung langsung bangkit aja. Istighfar dulu. Kalau tengah bangkit istighfar boleh. Ini dah, apa dah? Elok ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ambil remote, cak, dah nampak, deng. Istighfarlah dulu, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. 10 kali. Itu barulah. Zikir-zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali juga. Betul apa? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa nak 7 kali? Kerana neraka tu ada 7. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 neraka. Ya Allah, lepaskan aku daripada neraka Jahannam, lepaskan aku daripada neraka Jahim, lepaskan aku daripada neraka Saqar, lepaskan aku daripada neraka Sa'ir, lepaskan aku daripada neraka Khutamah, lepaskan aku daripada neraka Hawiyah, lepaskan aku daripada neraka Lazar. 7 kali ya.
Itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam faqayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya. Wahai Allah, kamulah, dari kamulah keselamatan. Kamulah keselamatan. Wa minkas salam, dari kamulah keselamatan. Bagaimana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa sayaudu salam. Ya? Dan kamulah yang menentukan siapa yang kamu nak selamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam, dan kepada kami kami minta selamat. Wa ilaika itu kata kamu, kepada kamu. Wa ilaika yaudu salam fa hayyina rabbana bisalam, kami minta kepada kamu hidup kami dalam keadaan selamat. Fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam, masuklah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu baca Fatihah. Betul baca Ayatul Kursi. Betul baca apa? Amanar Rasul. Sampai habis. Betul baca Syahidallah. Sampai habis. Betul baca apa? Suratul Ikhlas sekali. Suratul Falaq sekali. Betul? Surah An-Nas sekali. Betul? Fatihah sekali. Tapi tu imam Nabi dia tak baca Fatihah. Lepas Quran surah bin Nas tu terus baca ilahana ya rabbana subhanallah. Itu dia punya ilmu lah. Tapi saya punya ilmu, kalau kita baca dalam Jauharul Mahub, disuruh baca Fatihah. Ini saya nak baca Fatihah. Kenapa? Tanya dia. So tanya saya. Termasuk tuan-tuan guru imam-imam yang teret-teret pun itu juga. Tapi dalam Jauharul Mahub disuruh baca Fatihah. Pensan ke baca Fatihah? Perempuan? Baca Fatihah. Lepas tu baru ilahana ya rabbana subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Lepas tu baca apa? Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Lepas tu baca apa? Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. 33 campur 33 campur 33 berapa? 99 kali. Di ujungnya baca la ilaha illallah. Cukup kan apa? 100 kali. Ya. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup 100 kali ya. Itu 3 kalimat tadi. Termasuk la ilaha illallah itu 4 kalimat. Dia itu ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Senang dan susah nyebutnya. Ya? Senang dan susah nyebutnya? Senang. Tapi berat pada timbangan. Itu ditimbang berat benar ya. Kalian. Itu dia ya. Itu wirid kita lepas sembahyang. Ada yang mengatakan saya lah contohnya isteri bekerja, suami bekerja bagi itu kan. Jadi isteri ni tak sempat nak berbilik panjang Ustaz. Jadi ada yang mengatakan perempuan sebagai isteri ni dia cukup sekadar membaca subhanallah wa hamdi adalah mati beridah nafsi wa sinadalah nafsi dan mati 3 kali sebab dia nak pergi bertugas kan seperti itu contoh. Boleh betul tu ya. Tapi bukan cukup, tapi dia sebagai menampung. Boleh ya, sebagai tampungan. Betul tu. Kalau dia ada hal, kecuali ada hajat. Ada hajat dan cerita ya. Ini apa tak ada hal? Orang pencin apa halnya? Perempuan apa halnya? Dah pencin belakang? Ya. Sebelum kita baca doa seperti 3 kali, tadi 3, lepas tu baca doa untuk yang 3 kan? Kita baca la ilaha illallah 100 kali sebelum doa tu macam mana? Sebelum doa? Memanglah. 100 kali ya? 100 kali. Itu sebab lepas kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar habis 3 wirid-wirid tu kan. Ada doa lagi lepas tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itu berapa baca? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Itu saya pun nyuruh 1 kali itu. Tapi kalau tuan guru nyuruh berapa? Kita baca dalam kitab Jawharul Mahum. Ini dah tamat semua Jawharul Mahum ni. Berapa kali? 300 kali. Tapi saya tak nyuruh 300 kali. Tak lalu. Saya pun tak lalu. Ada yang dalam poster Ustaz, edaran di sini, ada tulis 10 kali Ustaz. 10 kali. 10 kali. Betul, baiklah tu. Tapi mana lebih baik? 10 kali ke 100 kali? Tapi ramai orang yang ikut 10 kali. Jangan. Itulah je. Kalau ada antara yang lebih, kita ambil yang lebih lah. Setiap kali kita sembahyang 5 kali tu, setiap kali baca apa tu? Tidak, dia yang disuruh ni subuh, maghrib. Kalau tak ada mengaji, subuh, maghrib. Setiap kali tu kalau lalu elok lah tu. Tapi takut tak lalu lah. Maknanya ikut situasi lah. Ikut situasi. Kalau lalu setiap waktu bagus lah tu. Dapat 500. Oh, itu kalau boleh apa itu Cik Mah, anda betul lah tu ya. Bagus lah tu. Memang itu yang bayar. Sebab itu esok orang yang banyak wirid dulu masuk syurga ke orang yang kurang wiridnya? Orang yang banyak wirid lah dulu masuk syurga ya. Dia banyak penuh pahalanya. Jadi kalau anda pahala banyak wiridnya. Banyak sebut nama Allah. Kerana Allah suruh sebut nama dia itu sikit-sikit ke banyak-banyak. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Berarti katsira. Banyak-banyak. Wahai orang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Ada Allah kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran qalila. Ada qalila. Qalila tu apa? Sikit. Tak payah banyak-banyak. Allah suruh sebut banyak kali. Tapi itu imam model-model ni kau itulah ya. Main kotot aja. Kenari yang tua pun nak ikut. Kotot ikut orang muda. Nak lekat habis aja. Itu yang berlaku sekarang. Di mana-mana bawah itu ya. Main kotot. Tahu main kotot? Potong-potong aja, reka aja. Salah ni Ustaz, bila kotot dalam yang banyak semua lupa. Sudahnya itu sebab akhir zaman nanti payah orang nak nyebut nama Allah pun tak ada. Di akhir zaman nanti tak ada orang sebut nama Allah pun ya. Okey, itu ayat tadi ya. Khamim sejadah tadi ya. Kemudian maka gembirakanlah hamba-hambamu yang mendengarkan dan akan perkataan lalu mengikuti yang paling baik, iaitu perkataan Allah. Mereka lah yang beroleh petunjuk dari Allah Ta'ala. Surah Az-Zumar ayat 18 ya. Dari Allah dan mereka lah yang dapat berfikir. Itu untuk orang fikir. Ini carilah ayat itu ya. Kemudian orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah bagi mereka itu bahagia. Tuhan menggirangkan hati mereka dengan rahmatnya, keredaan dan syurga-syurga yang bagi mereka itu dalamnya ada nikmat yang besar. Kenapa? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya kerana sesungguhnya Allah itu mempunyai ganjaran yang besar. Allah akan bagi ganjaran yang besar, pahala yang besar. Kemudian lagi apa? Engkau hanya perlu mengancam. Betul? Perlu mengancam orang yang kira-kira bisa itu biasa ya. Bisa mengikuti peringatan dan takut terhadap Allah yang Maha Pemurah di dalam urusan yang gaib. Maka gembirakanlah mereka dengan ampunan dan ganjaran yang mulia. Itu Allah khabar Nabi Muhammad ya. Engkau hanya perlu mengancam orang-orang yang kira-kira apa? Mengikuti peringatan dan takut terhadap Allah
yang maha pemurah lagi dalam di dalam urusan yang gaib, benda-benda yang gaib. Dan gembirakanlah mereka dengan ampunan dan ganjaran yang mulia. Surah Yasin. Janganlah engkau, itu lagi, tengok kita habiskan ayat-ayat Qurannya di sini ya. Janganlah engkau sangka bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu tak hidup di sisinya. Di sisi Tuhan. Mereka tetap hidup di sisi Tuhan. Mereka dan diberi rezeki dalam keadaan bersukaria dengan apa yang Allah telah untukkan bagi mereka dari kurnianya. Bagi apa? Dan mereka bergirang hati, artinya gembira. Bergirang hati pula untuk orang-orang yang di belakang mereka, orang ikut dia pun girang juga. Yang apa tu? Yang belum berhubungan dengan mereka. Iaitu bahawa tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula berduka cita. Mereka tak ada duka cita, tak ada takut, tak ada apa-apa. Mereka bergirang hati dengan nikmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Dan sesungguhnya Allah tak menyia-nyiakan akan ganjaran orang-orang yang beriman, orang beriman. Ya. Kemudian apa kata Allah? Surah Ali Imran ayat 169 171. Ya. 3 ayat. Kemudian sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa dan harta mereka dengan balasan bahawa bagi mereka itu syurga. Innallaha ashtara minal mu'minin ya bi anna lahumul jannah. Dalam ayat tadi ya. Dengan syurga. Hendaklah mereka berperang, hendaklah kamu berjuang jalan Allah. Berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Sebagai satu perjanjian yang benar tentang hal itu yang tersebut di dalam Taurat. Ada dalam Taurat pun ada. Kalau baca Taurat lah, tak payah carilah ya. Ada tu dah tu. Quran kita ada tu. Injil dan juga Al-Quran. Kerana bukanlah tidak ada yang sempurna. Ya? Bukankah tidak ada yang sempurna janjinya? Siapa yang lebih sempurna janjinya? Allah Ta'ala ya. Dari Allah. Kerananya bergembiralah dengan perjanjian kamu yang sudah kamu janjikan kepadanya. Kerana yang demikian adalah apa? Adalah begitu besar. Iaitu orang-orang yang bertobat, beribadat, yang memuji, yang menggembira, iaitu mengembangkan ajaran Allah, yang rukuk mendapat, seperti yang di semayang tu, yang sujud, yang menyuruh berbuat baik, yang melarang berbuat maksiat, dan yang menjaga batas-batas larangan Allah Ta'ala, yang menjaga hudud Allah Ta'ala ya. Dan gembiralah orang-orang yang mukmin, orang beriman tu, surah At-Taubah ya. Dan kami akan mencabut, betul? Merobat ke mencabut? Kami akan mencobai. Kami akan mencobai kamu dengan ketakutan ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu ayat ini ya. Surah Al-Baqarah ya. Kami akan mencobai kamu dengan ketakutan. Khauf itu ketakutan. Kelaparan, berju' kelaparan. Ya, kekurangan harta benda. Wa naqsim amwal, kekurangan harta benda. Qala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan
buah-buahan. Wa anfus was samarat, tak ada buah-buahan. Doyan tak nak berbuah. Rambutan tak nak masak. Dukung tak nak buah. Dan gembiralah orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang bila mendapat satu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah. Milik bagi Allah. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Siapa orang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah qalu sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabar ya. Tanda orang sabar tu. Apa saja kemalangan berlaku pada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jatuh motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pening kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terantuk kepala tu ke dinding, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Bukan mati aja tau. Apa saja musibah, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bila terlanggar sikit orang berjalan raya tu, kita marah orang. Itu tak boleh. Inna lillahi lah. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang tak yang marah tu, sebelum nak mati lagi tu ada doa itu. Itu tak boleh. Tak faham. Banyak yang orang silap ni. Ya, Haji Ibrahim tu masuk hospital dia ngapa pada orang lain. Kata orang tu jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menjawab, dia belum mati lagi ni. Ya, ada tak apa tu? Dia sebut inna lillahi tu kira mati tu. Kita nak sebut takut Ustaz. Ya? Tak mahu kita cakap takut orang takut. Dia cakap nak mati tu. Patutnya apa saja kemalangan, musibah yang menimpa, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia ya. Mana kira tadi ya? Mana dia ya? Mereka itulah yang akan turun. Mereka itulah yang akan turun atas mereka kurnia dari Allah, dari Tuhan mereka. Dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang dapat petunjuk. Itulah dia syurga. Ini ayat lain ni. Itulah dia syurga yang kami wariskan kepada orang-orang yang berbakti dan dari hamba-hamba kami. Surah Maryam. Kemudian berlumba-lumbalah kepada keampunan dari Tuhan kamu. Dan syurga yang luasnya sebesar langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang takwa. Ya. Wabtaghi Allah. Wabtaghi mata Allah, lupa ayat mana buatnya. Carilah keampunan. Wabtaghi dah ingat dah lupa mana kata. Itu orang tua ni, jangan guru orang tua. Semua orang lupa. Wabtaghi mata Allahul da'ir wallahu da'irah. Wabtaghi ma tengok. Berlumba-lumbalah kepada keampunan daripada Tuhan yang syurga yang luasnya selebar langit dan bumi. Wabtaghi mata Allahud darul akhirah wala tansa nasibaka wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi mata Allahud darul akhirah. Itu betul ya. Wabtaghi mata Allahud darul akhirah. Betul? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat itu ya. Yaitu orang-orang yang siapa mereka itu? Orang takwa tu. Orang-orang yang menderma di waktu tenang dan susah. Waktu senang pun derma, susah pun derma juga. Dapat memaafkan manusia. Ya. Itu kita kena maafkan siapa saja. Orang yang benci kita maafkan juga. Maafkan dia. Bukan apa
nanti aku maafkan kesalahan dia. Udah tu ya. Allah cinta terhadap orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila melakukan kejahatan. Dan anaya terhadap diri mereka. Dan anaya terhadap diri mereka, maka mereka ingat akan Allah. Lalu mereka minta ampun. Mereka minta keampunan bagi dosa-dosa mereka, dan bukanlah tidak ada yang dapat mengampunkan akan dosa-dosa selain Allah. Yang lain tak boleh mengampunkan dosa, hanya Allah saja ya. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa itu. Dan mereka tahu. Dan mereka tahu tu. Yang mengampunkan hanya Allah saja. Mereka itu balasannya apa? Ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang segala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Kemudian dan alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang bekerja ya, orang bekerja itu baik ganjaran. Surah Ali Imran ayat 101 sampai 136. Okey. Habis sikitlah. Kalau disimpulkan siapa-siapa yang berhak masuk syurga menurut ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di atas tadi ya, dan lain-lainnya, maka orang itu harus menuntut 3 syarat. Seorang itu harus memenuhi 3 syarat mutlak, iaitu iman, takwa dan amal. Tak akan senang 2 aja dah lah. Yang layak masuk syurga itu 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu termasuk takwa itu, amal soleh itu takwa itu ya. Siapa beriman dan beramal soleh, garanti masuk syurga. Allah janji dalam banyak ayatnya ya. Takwa dan amal yang ikhlas kerana sunnah, ikut sunnah Nabi ya. Kerana Allah. Dan caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah ataupun sunnah. Ketiganya dapat dikumpulkan menjadi 2 pokok. 3 tadi jadi 2 pokok, iaitu ikhlas dalam mentaati Allah. Nak sembahyang biar ikhlas, nak tutup aurat biar ikhlas, nak ngaji biar ikhlas, nak ngajar biar ikhlas. Jangan tengok mana envelope ni, tak payah tengok. Ada dia dak lah. Ini orang ngajar lah. Ini cari mana? Oh, dia juga. Dia pun tak ada. Lantak tak ada pun tak apa ya. Ada dalam envelope ni? Ada Biar semata-mata kerana Allah ya. Jangan kerana itu. Kalau kerana envelope dapat apa? Dapat envelope aja lah. Biar semata-mata kerana Allah ya. Ya. Ketiganya dapat dikumpulkan menjadi 2 pokok, iaitu ikhlas dalam mentaati Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah. Itu Allah kabar Quran. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kehinaan kepada siapa saja kecuali mereka menghubungkan diri dengan Allah dan menghubungkan diri sesama manusia. Dengan manusia biar baik, dengan Allah taat. Dan jalan ke sana terus ke akhirat ya. Dan jalan ke sana ialah dengan mengikuti pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin, kena ikut Rasul. Karena Allah suruh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Caranya ialah melakukan lebih kurang 70 perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu ada tanda orang beriman tu. Ada 70 perkara. Yang paling tinggi ialah dari 70 itu ialah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah membuang duri dari jalanan. Tadi orang beriman tu lebih 70. Yang last sekali, yang command kali, buang duri dari jalan raya supaya orang tak kena duri. Yang paling tinggi menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah. Ada dalam kitab itu ya.
Dan di akhirat, dan di antara amal yang paling tinggi dan amal yang paling rendah itu terletak segala amal lainnya, ya, apa sajalah, ya. Yang pokoknya ialah membenarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala syaratnya, dengan segala ajarannya. Membenarkan Rasulullah, jangan engkar, serta mentaati segala perintahnya dengan rela dan cinta, bukan dengan rasa terpaksa. Sembahyang tu dengan rasa terpaksa, mengaji dengan rasa terpaksa, baca Quran dengan rasa terpaksa, dengan rela, atau berpura-pura. Itu orang munafik lagi teruk. Rasa terpaksa pun teruk, jadi orang munafik lagi teruk, ya. Jadi mudah-mudahan kita layak masuk dalam syurga, ya. Kemudian akan datang kita baca apa? Percakapan antara orang syurga dan orang neraka. Ada dialog antara ahli syurga dan ahli neraka. Itu akan datang kita baca minggu depan, ya, insya-Allah. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ustaz, tadi Ustaz sebut saya mengajar ni bukan saya mengajar kerana Allah, Ustaz. Ya. Tidak mengharapkan, kalau kita mengharapkan sesuatu, itu jalan kita dapat, kan? Macam saya pernah mengajar, masa tu saya tak fikir pun jahil, Ustaz, saya tak fikir pun saya harap saya kerja mengajar ni dapat juga itu. Itu yang saya dapat. Macam mana nak otak Ustaz nak dapat pahala? Itu sebab ada taubat. Ya, ampunkanlah saya dulu kerana saya dulu jahil. Ada tak hukum taubat? Taubat kepada Allah, ya. Mudah-mudahan dengan itu. Macam kita lupa niat aja. Ya? Masuk masjid lupa niat iktikaf. Boleh tak kita niat kemudian, ya Allah berilah pahala iktikaf aku dari mula-mula aku masuk lagi. Boleh tak? Boleh, ya. Allah tu tahu, kita tahu. Allah tu keras ke lembut. Ya, kalau kita minta ampun dengan Allah, nescaya diampunkan, ya. Kata Nabi, at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa, seperti orang yang dia tak berdosa lah, kerana dia taubat dari dosanya. Dari itu ada hukum taubat. Taubatlah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat keampunan darinya. Okey, lagi? Ya. Jadi kalau kita memang kita nak mengajar kan, kita sebagai seorang guru memang kita aku mengajar kerana Allah. Gaji tu memang dia bulan dapat, memang kita guru itu berdosa tu, Ustaz. Memang kita harap bulan akan dapat gaji. Sebab itu memang dijanjikan kita. Tapi kita mengajar ikhlas lah. Yang kita mengajar ada cukup masa, kita mengajar masuk waktu telah dan sebagainya. Buat aja semua lah. Aku nak tanya tu macam mana? Gaji tu bukan salah diterima. Terimalah gaji tu. Tapi yang salahnya kerana gaji. Itu yang salah tu. Tapi kalau ganjaran tu tak apa. Macam tu imam ada alam tak? Muazzin ada alam tak? Tapi bukan kerana alam. Kalau tak ada pun dia tetap menjalankan kerja dia, ya. Itulah seterusnya. Jadi bukan kerana itu. Jangan sebab gaji itu bukan. Kena redha. Tapi yang tak boleh ni meletakkan harga terhadap diri. Komen kalau tak saya ngajar mesti bagi banyak ini banyak ini. Kalau dia tak persiwa ngajar, itu salah tu, itu salah tu. Kamu kalau tak aku jadi imam, mesti bagi banyak ini. Kalau dia tak persiwa jadi imam, itu yang salah tu. Kalau dia dapat apa? Macam saya datang tengok dah ada envelope ni. Apa buat? Nyongin aja lah. Kalau tak ada, nyongin juga. Jangan menyolong jangan hujan. Lupa ya. Jangan, ya. Okey. Itu dia. Lagi satu tadi ada sebut secara lawak kan. Siapa sebut cari Ustaz tua, Ustaz kan, Ustaz lupa kan. Lepas tu saya teringat ada di antara masjid bila imam sudah tua dikatakan diperi kamu dah tua, kamu turun dah tak payah jadi imam lagi sebab kamu banyak tua. Itu macam mana Ustaz? Yang sebenarnya imam tu bukan kita yang melantik, ya.
Nanti jatuh kuasa yang melantik. Kita pulang pun dah demam lah. Ya. Bukan kita yang melantik. Kalau tak setuju banyak, kita tak setuju dengan imam tu. Bacaannya banyak tak betul. Tapi bukan kita yang melantik, kita tak ada kuasa. Kita bukan ada kuasa dalam masjid. Kita pulang kepada mereka lah melantiknya. Ya. Terima aja lah. Kecuali kalau dia rukun tak betul, itu lain cerita lah ya. Bacaan tak betul dalam rukun-rukun qauli tak betul, bacaan itu lain. Kalau setakat silap-silap sikit itu kita lapangkan dada aja lah ya. Kerana kita bukan kuasa kita. Okey, lagi? Habis. Ada. Ustaz, ni tak Ustaz ulang lagi tadi yang pas bacaan dan zikir subhanallah kemudian yang kita teruskan ini sampai Rasulullah yang mana? Allahumma la mani alima yang tu. Allahumma la mani alima a'tat wa la mu'ti lima kadu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang tu. Itu boleh. Itu boleh, tak payah sebut afdalu zikri. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita pun ya latifu ya kafi. Boleh ya? Tak payah lah afdalu zikri tu. Ustaz kan jadi Allahumma. Yang Ustaz Allahumma zikri. Yang Ustaz sebut tadi apa tadi? Yang tadi afdalu zikri. Afdalu zikri. Afdal zikir. Afdalu zikri. Fa'lam, ketahui olehmu annahu, iaitu la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Boleh dapat? Lagi? Oh, dah 5 kali lagi tak ada ya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Oi, dah ke sebelah apanya? Li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.